الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala tuntutan dan suruhan serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-Nya yang beriman dan dikurniakan kebahagiaan di dunia dan keredaan di akhirat nanti. Maka tajuk khutbah kita pada kali ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan sepanjang zaman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup insan tidak akan sempurna tanpa adab dan akhlak yang baik. Sesungguhnya setiap insan dikurniakan fitrah, sukakan kebaikan dan kesempurnaan. Rupa paras yang cantik tidak akan sempurna tanpa memiliki adab yang terpuji. Apabila seseorang itu berpaling daripada fitrah yang didatangkan kepadanya, maka berlakulah bermacam-macam perkara yang bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia. Ketahuilah para rasul yang diutuskan bukan hanya menyeru ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menunjukkan adab dan akhlak yang mulia. Tiada acuan yang lebih sempurna melainkan acuan daripada pencipta yang abadi, Allah Subhanahu wa taala. Merakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Acuan Allah, dan siapakah yang lebih baik acuannya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Maka hendaklah kita membina acuan. Ibarat acuan daripada emas, maka barang yang dikeluarkannya pasti bernilai juga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu menyukai insan yang dikasihnya, maka dia akan berusaha mengikut jejak langkah tersebut.
Begitulah keadaan kita sebagai seorang muslim yang percaya dan yakin bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basuruh Allah. Sudah tentu kita dituntut melaksanakan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Fitrah manusia akan melakukan apa yang disukai oleh kekasih hatinya. Seandainya kita tidak mengikut akhlak kekasih kita itu, maka itulah penipuan yang terbesar di dalam diri kita sendiri. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ketahuilah, hari ini masyarakat kita sentiasa mencela dan mengutuk muda-mudi yang tidak berakhlak dan tidak beradab, disebabkan jauh terpesong oleh pengaruh-pengaruh luar. Mereka mudah terkesan dengan budaya luar. Mungkin disebabkan tiada pedoman dan teladan di dalam kehidupan mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat di Gua Hira, ketika itu tidak ada manusia selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencari arti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah, Allah. Sedangkan manusia jahil. Lalu turunlah Jibril alaihi salam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika mana turunnya ayat ini, tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika di waktu subuh bernafas, mata kita terbuka, anggota badan kita bangun, sehinggalah di saat ini berapa ramaikah di kalangan kita yang sudah membaca Al-Quran? Berapa banyakkah di antara kita yang sudah membaca Al-Quran dan menghayati, mengambil pelajaran daripada Al-Quran? Daripada hari Jumaat yang lalu hingga hari Jumaat yang kita sedang duduk di sini, berapa ramaikah daripada kalangan kita yang telah menduduki majlis ilmu pengetahuan untuk menambahkan ilmu kita masing-masing? Bagaimanakah kehidupan kita jika kita tidak ada pedoman sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sebagai ibu bapa dan orang yang bertanggung jawab terhadap ahli keluarga masing-masing,
Kita hendaklah menunjukkan model yang terbaik terhadap anak-anak sebagai rujukan. Namun amat malang kerana ada sebahagian ketua keluarga tidak mengambil berat tentang didikan dan asuhan kepada anak-anak jagaan mereka. Sebagai contoh, ada yang terlibat dengan ketagihan dadah. Ada yang ketagih untuk mencuri. Penyalahgunaan ketum. Merokok di hadapan anak-anak tanpa rasa segan dan silu. Ibu tidak menutup aurat. Bapa berpakaian seluar yang koyak-koyak, bahkan memakai seluar jin yang koyak. Waktu sembahyang tidak sembahyang, waktu senja masih bermain-main, waktu subuh tidak bangun. Mana mungkin anak-anak memiliki adab yang mulia? Seandainya ibu dan ayah mereka tidak menunjukkan tauladan yang baik. Sesungguhnya berkata para alim ulama, mana mungkin datangnya akhlak dan adab yang terpuji tanpa adanya tauladan? Dari mana datangnya iman jika hanya dengan perkataan? Dari mana datangnya ilmu tanpa pelajaran? Mana datangnya pengalaman kehidupan tanpa liku-liku dan cabaran? Dan dari mana datangnya penyesalan jika tidak pernah insaf, ada keinsafan? Hakikatnya semua Nabi dan Rasul diutuskan untuk memperelokkan akhlak manusia, sekaligus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terakhir, menyempurnakan akhlak yang mulia terbabit. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 4 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berminta-minta kepada tuannya untuk menziarahi makam kubur ayahandanya, namun tidak diberi izin sebabkan ia masih kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa meminta izin untuk pergi menziarah kubur ayahnya di Yasrib. Sehinggalah genapnya umur 6 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon permintaannya lagi berulang kali. Ketika itu diizinkan oleh tuannya untuk menziarahi bapaknya, kubur bapaknya. Ketika pulang daripada Yasrib, Madinah, ibunya Siti Aminah menimpa kesakitan, jatuh sakit. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ibu, jangan sakit, Bu." Kemudian ibunya meninggal dunia. Maka mereka
mengkebumikan di Abwa, sebuah perkampungan di sana. Saat tibanya di Makkah di waktu yang telah ditetapkan, maka masyarakat Quraisy sedang menanti-nanti kepulangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya, bersama Ummi Sulaim, Ummi Aiman. Ketika itu mereka melihat Siti Aminah tiada bersama mereka. Mulalah mereka syak wasangka yang bukan-bukan di kalangan mereka, membuat fitnah bahawasanya Siti Aminah telah jatuh cinta dengan lelaki Madinah, Yasrib. Kemudian apabila berhadapan dengan Abdul Muttalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlari-lari, berteriak, memberitahu kepada tuannya bahawasa ibunya sudah mati. Berteriaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril alaihi salam berlari-lari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah kepadaku Muhammad untukku dijaga, untuk aku menjaganya. Kata Allah, wa kafalah, memadailah aku yang menjaganya. Seluruh malaikat-malaikat di langit berteriak. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berteriaklah semua bidadari meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla untuk turun ke bumi untuk menjaga dan memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Berteriaklah, turut berteriaklah dari kalangan burung-burung, dan mereka meminta izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafalah, Allah Subhanahu wa taala berkata, aku sendiri yang akan menjaganya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu terus ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga adab-adab dalam semua perkara. Antara adab yang ditunjukkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah makan makanan yang halal
dan bersederhana. Baginda Sidina Nabi sallallahu alaihi wasallam makan hanya apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebaiknya dimakan secara berjamaah kerana ia lebih berkat. Hari ini disebabkan nikmat rezeki Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah dengan pelbagai jenis makanan, sehingga sebahagian daripada kita telah diuji dengan berbagai-bagai penyakit yang berbahaya. Selain itu, beradablah dengan kanak-kanak dengan penuh kasih sayang supaya bertambah erat hubungan seperti Baginda Sidina Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayangkan anak dan anak cucunya. Amat mendukacitakan pada masa kini, ibu bapa disibukkan mencari duit ringgit, mencari dunia sehingga terlupa mengambil berat tentang perasaan anak-anak mereka. Apatah lagi ibu bapa, ayah-ayah, ibu-ibu tidak bertegur sapa kerana asyik dengan bermain handset masing-masing sehingga kelewat malam. Ini kisah. Lihatlah kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan ibni Ali, sedangkan di samping beliau ada Aqra ibni Habis At-Tamimi sedang duduk. Lalu Aqra berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dan bersabda, barang siapa tidak mengasihi mereka, maka ia tidak akan dikasihi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab dan akhlak adalah pelengkap kepada kehidupan kita. Dan memiliki akhlak yang terpuji kelak akan memudahkan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dan adab yang terpuji hendaklah menjadi amalan kita sepanjang zaman, termasuk dalam menghadapi suasana pandemik yang melanda di negara kita, di negeri kita, di daerah kita. Di antara ada-ada yang boleh dicontohi ketika berhadapan pandemik ini ialah menutup wajah untuk mengelakkan penyakit, menutup hidung dan mulut. Sidina Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya menutup muka dan tangan ketika bersin. Menutup muka dengan tangan ketika bersin. Hari ini kita perlu mengamalkan memakai pelitup muka dan amalan kesihatan yang baik. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak bersalaman dengan orang yang berpenyakit kusta. Ketika kaum Bani Taif berjumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Islam telah mengajar kita arti larangan bersalaman dan bersentuhan ketika pandemik. Adab memainkan peranan yang penting dalam menjaga kebersihan dan mengelakkan berlaku penyakit berjangkit.
sesungguhnya mematuhi segala SOP dan garis panduan di kala pandemik ini sebahagian dari adab Islam dan bertepatan dengan syariat agama Islam itu sendiri. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tergolong di kalangan insan yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.